pukul 1 karang wajib mandi. Faham lagi? Kalau mandi selalu sunat. Nampak? Cuma kalau kita tidur malam kok, kita jimak, kita junub, biasa orang mandi esok tak? Nak? Kita ambil wuduk dulu untuk tidur. Kerana makruh tidur dalam tak ada wuduk. Sedangkan kita ada hadap. So, faham? Ambil wuduk dulu. Tapi kalau kita mandi selalu, hukumnya sunat dan afdal. Nabi pernah junub pada malam, tetapi mandi pada siang esok setelah masuk waktu subuh. Seperti yang kita tahu, isteri berdosa besar menyakiti hati suami. Bagaimana pula hukum suami suka menyakiti hati isteri? Seperti merendahkan maruah isteri, tidak bersyukur. Beruntunglah bagi isteri yang mendapat suami yang baik. Dia kata kalau isteri kata ke suami udah berdosa, dan kalau suami pula berdosa juga nah. Tak susah tu. Cuma tak ada istilah suami derhaka isteri. Tu tak ada istilah. Isteri yang kata udah maki hamun ke kata tak kepada suami, menyakiti hati suami, hukumnya derhaka kepada suami dan berdosa. Faham? Suami pula kata udah-udahnya carut maki hamun ke bini, orang tak panggil derhaka. Dia panggil derhaka kepada Allah, berdosa. Kerana melapahkan benda yang tidak patut, yang diharamkan kepada isterinya sendiri. Jadi orang puang tak susah. Suami yang buat benda yang tak baik pada isteri, dia tanda oleh malaikat dosanya di sisi Allah. Jangan kata bila suami kita qawwamuna 'alan nisa, kita bebas nak buat atas bini kita. Ada orang tukang kira. Kita lebih atas dia, mana dia wajib taat, kita wajib taat kepada Allah. Suami yang carut, yang maki, yang sepak terajang bini dia tidak taat kepada Allah. Nampak? Kan suruh Tuhan kata ihsan kepada isteri, buat baik. Tak, bukan buat buruk. Dia kata bertuahnya dapat suami baik, dah pun nak nikah dengan lelaki baik. Nak cari suami yang baik. Ni orang-orang mari minta kau nak selalu. Berlepor duk kapok dia tahu moh. Nak orang mari minta kita risik, kita cek dulu, tanya jabat dia ni gana masalah. Orang kata tak sah bekeng, berahi musam begitu, berahi gocoh. Nak nak cari untuk lelaki hok pandai bergayung, habis balik awal. Orang pun ingat kalau untuk lelaki pandai gayung, pandai silat, kalau boleh macam nikah dengan dia. Pasal lagi dia silap kita dulu di rumah. Kapok geluling kita. Dengan orang lain tak silap. Ada salah silap sikit, dia pun taekwondo tak tekok gitu. Ingat ke dia pandai silap, kita nak jalan dia jaga kita. Tak, dia silap kita dulu. Kalau nak cari tok lelaki, cari hak lembek. Kalau cakap cari gitu. Tidak faham kita. Jangan main lembut-lembut gitu. Ada seorang kampung kita lembut gitu lah. Kalau cakap apa tepuk-tepuk baru gini, 12 anak. 12 sungguh, 12 anak. Cakap kau tepuk nak cara lembek. Ini lembut, lembut, muka lembut. 12 kakang berengik beranak. Sungguh hebat dia. Nampak lembut Tuhan buat. Tapi keras. Ini tengok pada janggut serung ni sama lagi dengan pusat. 2 anak lah orang catong. Misal ke ulu golok tu ngasuh ni. Nampak? Macam waktu ngasuh misal. Dok tu biar anak sekarang. Ramai sekarang mati aksiden dibawa hospital untuk dibedah siasat. Bila hospital membedah siasat mayat, segelintir mengambil organ dalam mayat. Apa hukum perbuatan ini? Bagaimana pula dengan derma darah? Para penderma darah termasuk berbagai jenis bangsa dan agama. Jika ada penderma yang selain agama Islam, apa hukum sakit Islam menerima darah mereka? Hukum cabut ubang yang sikit. Banyak dia ni. Baik. Masalah derma organ. Kalau kita hidup lagi boleh derma dengan syaratnya tidak memudaratkan kita. Maknanya kalau buah pinggang tak mudarat, boleh bagi orang rasa. Kalau jatuh haram derma kerana mematikan kita. Setelah daripada mati, kita cenderung pada pendapat haram didermakan organ. Faham? Ni pendapat Syekh Mutawali Sya'rawi dan ulama-ulama yang mutaakhirin yang sependapat dengan beliau. Faham? Kerana Nabi kata haram dan tak boleh kita mematahkan tulang mayat, maksudnya menyakiti mayat. Sebutlah kitab fiqh ada beberapa kes saja boleh bedah mayat, seperti perempuan yang mengandung, yang pregnant, dia mati tapi anak dalam keadaan masih hidup,
maka situ harus belah perut untuk mengeluarkan anak yang masih hidup. Situ boleh belah mayat. Dah. Seorang pencuri, dia curi pitih orang 3,000, orang kejar, dia pun telang pitih. Lekat tekak mampu gerah. Maka boleh belah ambil balik pitih orang. Contoh ulama kata. Adapun sekarang accident lelek-lelek ni tas jalan tak tengok kiri kanan, nyetang dia lari balok, lepeng kepala, belah buat apa lagi? Tahu dah, nyek dia tayar lari. Benda siasat yang boleh lagi. Kalau tak belah, seseorang itu dipenjarakan kerana dituduh membunuh atau meracun. Jika belah, terselamat dia daripada tuduhan kerana ini adalah fitnah belaka. Maka orang pun belah, bukan dia yang bunuh. Ini adalah penyakit biasa. Maka bila belah gitu, dimaaf pada syarak. Kerana nak menyelamatkan orang lain. Itu boleh. Learning habis, belah sama. Nampak? Belah sama. Mati tahu dah mati tua, belah kok. Mati jatuh mengenang, terjun menang. Belah kok. Belah nak tahu punca ke mata. Punca kepala otak apa? Tulis situ terjun bangunan. Tak? Kita nak ubah ke mana? Kita nak tukar? Tak boleh. Kita kena ubah sistem pemerintahan dalam negara. Betul tak? Gitu lah. Kita nak wah pergi depan hospital marah orang belah. Tak layang lah. Jaga kata balik. Kita kena ambil parlimen. Mula-mula kita suruh nasihat dah dia. Menteri-menteri yang ada ni tukar balik sistem pemerintahan kepada sistem Islam. Dari segi hospitalnya, tenteranya, polisnya balik pada Islam. Bukan kita wajib merintah, mu merintah tak apa, siapa mampu, tapi tukar kepada Islam. Betul tak? Tapi dah kita dah tepik berapa puluh tahun dah, tak mau tukar. Ngemumu aku tukar. Dah. Bagaimana pula dengan derma darah? Derma darah diharuskan kerana darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila keperluan, maka dia mengangkat hukum yang dilarang pada asal. Asal kita buat keluar darah kita daripada tubuh dengan sengaja. Ambil pisau mesin, cek buat sikit. Tubik darah, haram. Tak boleh. Tapi oleh kerana nak menolong orang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atas benda kebajikan boleh tolong. Maka keluar darah tidak memudaratkan orang yang menderma dan boleh memberi manfaat pada orang yang menerima, maka diharukan dalam Islam dengan syarat yang menerima tidak boleh orang kafir harbi. Faham? Kemudian orang kafir beri pada kita boleh kerana Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ulama jawab ratus tahun dah masalah ni. Faham? Kita tinggi, dua orang lain duduk bawah, kita boleh terima darah dia dan lebih darah kita pada orang. Kita boleh terima buah pinggang orang bukan Islam, kita tak boleh beri buah pinggang pada orang bukan Islam. Bukan kita sebut, tetap dalam kitab-kitab fuqaha dan fatwa-fatwa ulama-ulama mutaakhirin. Pendapat ulama moden sekarang menegaskan Allah duduk bersila di arah, sedangkan arah itu makhluk. Dan sebelum cipta arah, Tuhan duduk di mana? Adakah menyambut Maulidur Rasul itu bid'ah dalalah? Jawabnya, jangan kata Allah tu duduk di atas arah, maknanya arah bawah, Tuhan naik duduk di atas. Jadi dalam masalah Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa dengan molek dia penjelasan. Sama ada ulama moden, ulama tak moden. Tanya molek, adakah makna Tuhan naik duduk di atas, arah bawah Tuhan naik duduk ke atas? Ke makna mu kata ni Tuhan yang bernama Rahman duduk di atas arah. Kalau gitu saja tak panggil lagi Tuhan duduk di atas. Faham? Kerana itu hanya terjemahan daripada Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah itu istawa, makna duduk. Belum lagi tafsir. Nampak? Boleh kita kata gitu dengan kita serahkan maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bi haqiqati muradihi. Allah lebih mengetahui makna hakikat yang sebenar. Yang kata kita ni menjisingkan Allah, kalau ulama tu kata gini, Allah duduk ke atas arah, arah duduk bawah. Faham? Allah atas pada arah duduk bawah Allah. Itu baru betul orang ni mengatakan Tuhan berjising kerana boleh naik turun duduk di atas. Tapi jangan kita katakan ulama moden kata gitu. Kerana ada ulama moden di zaman sekarang, mereka tidak pun mengatakan Allah itu bertempat, bahkan Allah maha suci daripada atas bawah kiri kanan depan dan belakang, seperti ulama-ulama yang ramai sekarang ini di Mesir, di Jordan, di Syria, ulama moden. Nampak?